Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan berkenaan Tun Tan Siew Sin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Nadira binti Abdul Basir. Nombor kad matrik saya ialah 216509. Jadi sebelum kami membentangkan dengan lebih lanjut berkenaan Tun Tan Siew Sin, saya ingin memberi sedikit gambaran kepada para penonton melalui isi kandungan yang telah pun kami sediakan. Pertama sekali kita akan menerangkan berkenaan biodata beliau, latar belakang sebelum dan selepas menyertai politik, langkah dalam politik, cabaran semasa menjadi pemimpin negara, sumbangan Tun Tan Siew Sin kepada negara, penghargaan yang telah diberikan kepada Tun Tan Siew Sin, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Nama saya Nur Hafizah Putra Ali dan nombor matrik saya adalah 216332. Hari ini saya akan membentangkan tentang biodata dan juga latar belakang sebelum dan selepas menyertai politik. Saya akan menerangkan tentang biodata Tun Tan Siew Sin. Tun Tan Siew Sin telah dilahirkan pada tarikh 21 Mei 1916 di Melaka. Beliau juga merupakan anak tunggal kepada Tun Tan Celok dan mempunyai 3 orang cahaya mata perempuan. Beliau telah menerima pengajian di Girls School atau sekarang dikenali sebagai Sekolah Tinggi Methodist. Setelah itu, beliau telah menyambung pengajian di Raffles College di Singapura. Pada tahun 1935, beliau telah menghidap penyakit batuk kering dan telah mendapatkan rawatan di Switzerland. Selepas pulih daripada penyakit itu, beliau telah menyambung semula pelajaran di London dalam bidang perundangan. Pada 17 Mac 1988, beliau telah meninggal dunia akibat serangan jantung dan disemadikan di Melaka. Seterusnya, saya akan menerangkan latar belakang sebelum dan selepas menyertai parti politik. Pada tahun 1939, beliau telah pulang ke Tanah Melayu akibat daripada Perang Dunia yang Kedua dan beliau telah bekerja untuk British Information Service di India pada tahun 1941. Pada tahun 1943, beliau telah menubuhkan Persatuan Cina Luar Negara di India dan pulang ke Melaya pada tahun 1945. Beliau dilantik sebagai Pesuruh Jaya dalam Dewan Bandaraya Melaka pada tahun 1946. Beliau telah dilantik sebagai Ahli Badan Perundangan selama 26 tahun pada tahun 1948. Beliau telah memasuki bidang politik sepenuhnya pada tahun 1949 dan menjadi Ahli Parlimen Melaka pada tahun 1955. Pada tahun 1957, beliau telah menjadi Ahli Perdagangan Melaka dan Industri dan dipilih sebagai Presiden MCA yang kedua pada tahun 1961. Beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan selepas Parlimen bermula. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya ialah Rajendran Analaki Seren. Nombor matrik saya ialah 217809. Hari ini saya akan membentangkan langkah dalam politik Tan Siew Sin. Pada 1948, Tan Siew Sin melantik sebagai jawatan dalam Badan Perundangan Persekutuan untuk Wakil Parlimen Melaka. Selepas itu, beliau juga aktif dalam Parti Kemerdekaan Malaya, IMP. IMP juga mencalonkan beliau dalam pilihan raya, tapi beliau kalah. Selepas itu, Tan Siew Sin mewakili Melaka di Parlimen British. Dalam itu, beliau menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Dalam masa itu, beliau juga menjadi Bendahari Parti Perikatan pada 1959. Beliau juga menjadi Menteri Keuangan. Selepas itu, menjadi Presiden MCA pada 1961. Pada 8 April 1974, beliau berundur daripada semua jawatan dan menjadi penasihat seumur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nomesara binti Mahli dan nombor matrik 216969. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan tentang cabaran Tun Tan Siew Sin semasa beliau mengambil alih MCA pada tahun 1661. Okey. Yang pertama adalah Tun Tan Siew Sin telah mengambil alih MCA pada tahun 1661 di mana pada tahun tersebut adalah merupakan tempoh yang paling sukar dalam sejarah Malaysia. Seterusnya
beliau telah dipertanggungjawabkan dengan 9 portfolio utama di kabinet. Ya, ianya begitu banyaklah. Seterusnya, cabaran seterusnya adalah pada waktu tersebut, pada tahun 1963, Presiden Indonesia iaitu Presiden Sukarno telah melancarkan operasi Ganyang Malaysia, di mana operasi tersebut telah menyebabkan pergolakan dalam Malaysia dan menghalang pembentukan Malaysia. Okey. Yang seterusnya adalah semasa Tun Tan Siew Sin telah dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Parti Perikanan pada April 1964, beliau menghadapi banyak cabaran dari konfrontasi dan pelbagai jenis sabotaj. Kerana pada waktu tersebut beliau telah memenangi 27 kerusi daripada 33 kerusi parlimen yang ditandingi. Okey. Yang terakhir adalah beliau pernah menjadi sasaran serangan dari golongan dalam dan luar semasa perhimpunan besar-besaran yang diadakan. Pada waktu tersebut, Malaysia telah mengalami kemunduran di mana tercetusnya rusuhan kaum pada 13 Mei 1963 akibat daripada provokasi parti-parti pembangkang sehingga menyebabkan darurat diisytiharkan. Okey, pada waktu tersebut Tun Tan Siew Sin telah memujuk masyarakat Cina untuk bekerjasama dengan kaum-kaum lain demi kebaikan Malaysia lah. Tetapi dengan niat yang baik yang beliau lakukan, beliau telah menjadi sasaran dari golongan dalam dan luar. Jadi saya akan menerangkan serba sedikit berkenaan sumbangan Tun Tan Siew Sin kepada negara kita. Pertama sekali, kerajaan British telah mengumumkan kemerdekaan buat tanah Melayu pada tahun 1956. Jadi, pada ketika itu, Tun Tan Siew Sin telah pun mengusulkan kepada para pemimpin UMNO untuk memberikan taraf kewarganegaraan kepada golongan bukan Melayu. Usul tersebut telah pun diterima oleh para pemimpin UMNO selepas melakukan perbincangan sesama mereka. Hasilnya, kerakyatan golongan bukan Melayu diberikan mengikut konsep Jusoli. Yang kedua, pemimpin UMNO seperti Tun Dr. Ismail, Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak telah pun mengenali Tun Tan Siew Sin. Jadi beliau bekerjasama dengan parti perikatan selama 2 tahun, dan selepas itu beliau dapat menjadi bendahari Parti Perikatan dari tahun 1958 sehingga 1965. Selepas itu, Tunku Abdul Rahman juga menyedari kebolehan kepimpinan Tun Tan Siew Sin dan beliau telah dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Industri sebelum merdeka. Kemudian, Tun Tan Siew Sin telah memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan selama 15 tahun bermula tahun 1959 sehingga tahun 1974. Dan semasa menjadi Menteri Kewangan, beliau telah memimpin perwakilan Malaysia bagi mesyuarat tahunan Bank Dunia dan tabung kewangan antarabangsa. Beliau juga pernah menjadi pengurusi bagi Suruhanjaya Kajian Semula Pilihan Raya bagi Seychelles, di mana dalam sejarah British, beliau merupakan orang asing pertama yang menjadi pengurusi Suruhanjaya Perlembagaan. Dan kemudian, pada November 1961, beliau telah pun diberi kepercayaan untuk menjadi Presiden ketiga MCA
iaitu Malaysian Chinese Association. Dan kemudian akhir sekali kerana faktor kesihatan, beliau pun bersara dari semua jawatan kerajaan dan parti pada 8 April 1974. Jadi setelah bersara, beliau juga diberi tanggungjawab untuk menjadi penasihat ekonomi kerajaan. Oleh kerana Tun Tan Siew Sin banyak berkhidmat untuk kesejahteraan tanah air, beliau telah memperoleh beberapa penghargaan yang membanggakan. Tun Tan Siew Sin telah diberikan Seri Setia Mahkota SSM kehormat pada tahun 1967, di mana beliau memperolehi gelaran Tun. Selain itu, Tun Tan Siew Sin juga menerima pingat peringatan Malaysia emas dalam kategori penerima darjah kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor. Sebuah jalan di Kuala Lumpur telah dinamakan sebagai Jalan Tun Tan Siew Sin pada 2003 sebagai tanda mengenang jasa beliau kepada negara. Sebelum itu, jalan tersebut dikenali sebagai Jalan Silang. Seterusnya, terdapat juga sebuah sekolah yang dinamakan sebenar nama beliau, iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Tun Tan Siew Sin yang terletak di Subang Jaya, Selangor. Dan terakhir sekali, ada sebuah bangunan yang dinamakan sebenar nama beliau, iaitu bangunan Tun Tan Siew Sin. Kesimpulannya, Tun Tan Siew Sin merupakan seorang tokoh yang sanggup berkorban dan memperjuangkan hak wanita. Hal ini demikian kerana beliau memprakarsai dan mendanai pendirian organisasi bantuan wanita, tempat penampungan pertama bagi wanita yang terluka di negara ini. Selain itu, Tun Tan Siew Sin juga seorang yang cinta akan negara, kerana beliau telah meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri. Tambahan pula, beliau seorang yang sanggup berkorban untuk negara sehingga berkhidmat 15 tahun serta menyumbangkan banyak sumbangan dan jasa kepada negara. Sebagai penghargaan, nama beliau diabadikan di sebatang jalan. Sekian, terima kasih.